Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 1 Februari. Kerajaan negeri menyediakan pelbagai inisiatif bagi memperkasa bidang pendidikan selaras teras hala tuju Sabah Maju Jaya iaitu meningkatkan pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata antaranya inisiatif itu ialah Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS bagi membantu pelajar di negeri ini melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata lebih 8,000 pelajar telah mendapat manfaat daripada TPNS tahun lalu membabitkan peruntukan RM3 juta. Tabung ini mendukung usaha-usaha membantu anak-anak kita dalam bidang pendidikan. Hari ini kita menyampaikan juga bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sabah dalam inisiatif SMG Modal Insan iaitu bantuan ihsan komputer. Tahun 2024 1,000 komputer akan kita berikan. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah ditemui media selepas penyampaian bantuan TPNS dan bantuan ihsan komputer baik di Kota Kinabalu. Tahun ini kerajaan negeri memperuntukkan RM1 juta untuk dana baik melibatkan 740 penerima. Sementara itu, kira-kira 5,000 pelajar turut mendapat manfaat daripada bantuan pendaftaran tunai Institut Pengajian Tinggi Budi melibatkan peruntukan RM10 juta. Biro Konvensyen Sabah SCV di bawah Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar dijangka beroperasi Mac depan. Menterinya Datuk Christina Liew berkata SCV diperlukan untuk menjadikan negeri ini destinasi pilihan untuk pelbagai aktiviti termasuk mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran. Datuk Christina yakin pelbagai usaha yang dilaksanakan itu mampu menjadi perangsang kepada pembangunan pelancongan di Sabah. Ini terbukti dengan ketibaan 2.6 juta pelancong ke Sabah tahun lepas berbanding sasaran 2.2 juta pelancong. So saya percaya dalam tahun ini 2024 we will be able to achieve 2.8 already, 2.8 to 3 million. So with the hard work of all our supports from the ministry and the STP and also the SPS, I am confident together with the launching of the Sabah My Second Home and also the Sabah Convention Bureau, we will be able to achieve this one target that we have, let's say about 3 million. Datuk Christina ditemui media pada majlis makan tengah hari kementeriannya bersama media di Kota Kinabalu. Beliau berkata program Sabah Malaysia Rumah Keduaku juga akan beroperasi selewat-lewatnya April depan. Datuk Christina turut menghargai peranan media dalam menyebarluaskan maklumat tepat dan bermanfaat kepada masyarakat termasuk membantu mempromosi pelancongan di negeri ini. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG pihak sekolah dan ibu bapa diseru untuk berganding bahu dalam memastikan kecemerlangan para pelajar. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM Sabah Muhammad Arif Sakaran berkata kerjasama itu penting bagi membentuk kemenjadian pelajar, melonjakkan kecemerlangan sekaligus melahirkan generasi yang berpelajaran tinggi. Muhammad Arif menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Luyang. Sesungguhnya PIBG, sekolah dan ibu bapa harus memainkan peranan bagi kita menghadap pelajar-pelajar supaya cemerlang dalam peperiksaan. Ini adalah sudah tentunya untuk kita bersama-sama antara tiga pihak ini untuk kecemerlangan pelajar-pelajar untuk sekolah. Dalam pada itu, Muhammad Arif turut menasihati tenaga pengajar agar melaksanakan sesi pembelajaran dengan lebih kreatif bagi menarik minat pelajar. Pada masa sama, ibu bapa juga perlu produktif dalam memainkan peranan mendidik anak di rumah. Tabika Kemas merupakan ejen penting dalam melahirkan modal insan cemerlang yang menjadi aset masa depan negara. Pegawai Kemas Daerah Sandakan Auni Aisyah Muhammad Nawi berkata, sebagai tunjang kepada masa depan negara, semua pihak termasuk ibu bapa dan warga pendidik Tabika Kemas berperanan penting bagi membimbing mereka sejak di peringkat awal pendidikan. Auni menyatakan demikian selepas Majlis Apresiasi Tabika Kemas Peringkat Parlimen Sandakan.
Majlis apresiasi ini bagi mengiktiraf kecemerlangan dan menggalakkan peningkatan prestasi kemenjadian awal kanak-kanak meliputi akademik dan kokurikulum. Seramai 682 kanak-kanak tabika kemas dan 15 ahli jawatan kuasa pengurusi tabika mewakili 15 bangunan tabika dalam kawasan Parlimen Sandakan menerima sijil masing-masing pada majlis ini. Program Ziarah Sayang merupakan usaha murni Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat memupuk kasih sayang dalam kalangan masyarakat akar umbi, khasnya golongan wanita di negeri ini. Selain menyampaikan sumbangan, ia sekaligus merapatkan lagi jurang ikatan silaturahim golongan wanita tanpa mengira latar belakang. Timbalan Ketua Wanita GRS Sabah, Datuk Redona Bahanda berkata, melalui program seumpama ia dapat menyantuni serta mendekati golongan wanita peringkat akar umbi dan menerangkan hala tuju dasar pembangunan kerajaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tanggungjawab bersama sebagai jentera yang akan menjaga pengundi-pengundi ini untuk memastikan apa-apa masalah pengundi itu kita jaga. Usaha tersebut turut mendapat sambutan baik pemimpin akar umbi dan penerima. Sentiasa juga bekerjasama dengan pihak bahagian, begitu juga dengan beliau wanis. InsyaAllah mereka akan bekerjasama dengan kita seperti wanita-wanita di kawasan kita ini. Prihatin kepada pihak masyarakat, bukan saja di kawasan kita Sungai Sibuga ini, malahan seluruh negeri Sabah. Bersyukurlah kiranya macam kamu banyak terima kasihlah apa-apa yang kamu sumbangkan sama kami. Kami betul-betul menghargailah kiranya apa yang dibantu di kerjaan. Seramai 16 penerima terdiri Balu, warga emas dan telantar sakit menerima sumbangan dalam program ini. Warga Kementerian Komunikasi tidak ketinggalan memanfaatkan perkhidmatan kaunter bergerak Pusat Zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS yang disediakan di Kompleks Bersepadu Kementerian berkenaan di Kota Kinabalu. Penyediaan kemudahan ini mendapat pujian kaki tangan Kementerian Komunikasi kerana ia memudahkan urusan khususnya berkaitan zakat. Baguslah untuk yang bekerja kerjaan ni. Memang baguslah datang pergi ofis mana-mana begini ni. Tidak lagi susah-susah pergi pejabat zakat. Terbaiklah. Zakat bergerak ini adalah baik, menjimatkan masa dan memudahkanlah pengurusan, tidak perlu ke kaunter yang sebenar lah. Memang sangat memudahkan sebab kalau menunggu kita untuk pergi ke pejabat tu memang orang kata susah lah kan. Jadi kita ambil kesempatan, mereka sudah datang ke bangunan kita, ambil kesempatan untuk kemas kini. Ia satu kemudahan yang baiklah untuk terutama kepada kaki tangan awam sebab ia mudahkan, jadi kita tidak perlu lagi untuk bersusah payah untuk pergi ke pusat zakat untuk update kita punya potongan zakat. Kaunter bergerak zakat dan kenderaan MUIS prihatin ini dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor 27 Mei 2022 di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sejumlah RM58,381 royalti muzik melibatkan persembahan awam berjaya dikutip Music Rights Sabah Berhad MRS bagi tempoh 1 September 2022 hingga 31 Mei 2023. Pengarah urusannya Muhammad Asraf Abdullah berkata, daripada jumlah itu sejumlah RM34,063 diagih kepada 117 ahli MRS dan 2 syarikat rakaman selaku penerbit bagi fasa 1. Selebihnya adalah jumlah royalti tidak dituntut dan hanya diagihkan kepada penggiat seni pada pengagihan fasa 2 di jangka Mac depan. Muhammad Asraf ditemui pemberita selepas simbolik pengagihan royalti kali pertama fasa 1 2024 kepada 10 penggiat seni di Kota Kinabalu. Beliau menasihatkan penggiat seni yang layak menerima royalti tetapi belum melengkapkan dokumentasi atau belum mendaftar sebagai ahli MRS diminta segera mendaftar bagi membolehkan mereka menerima royalti. Setakat 1 Januari lalu, keahlian MRS mencecah 472 penggiat seni termasuk 5 buah syarikat rakaman di Sabah dan Labuan. Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.